secara umum ni, kecuali kita nak bincang bab jual beli dan bab riba saja, kan, bab pinjam. Sebab bab ni mungkin orang lena lah sebenarnya, kan. Sebab bab ni banyak dibincang peringkat universiti, kan. Ataupun bab munakahat, bab nikah kahwin, kan. Kadang nak bincang bab nikah kahwin, orang tu, ustaz, kami cucu orang lah ustaz, kan. Mungkin setakat khusus kahwin mungkin boleh lah bab nikah kahwin ni, kan. Lepas tu bab jenayah. Bab jenayah dekat Malaysia ni bincang lebih-lebih sangat, orang kata politik pula. Jadi betul pula, kan. Masalah kadang ilmu agama apabila masuk kuasa politik, kita nak bincang secara umum pun akan jadi fitnah. Na'udzubillah. Kan? Jadi tak apalah, insya-Allah malam ini insya-Allah kita akan masuk tentang bab tafsir lah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan kongsi tentang surah Al-Mulk, surah Tabarakah. Kan surah Tabarakah ni, orang tua kita dulu memang hak ni baca setiap malam lah, kan, baca setiap malam. Tapi alhamdulillah, kepercayaan orang tua kita tentang surah Tabarakah ni memang terdapat hadis-hadis yang sahih. Yang hak Yasin je, kan, atau bacaan-bacaan dekat kubur je yang terdapatnya hadis-hadis yang palsu. Tapi kalau surah Tabarakah, kalau kita amal setiap hari pun tak ada masalah. Memang terdapat hadis yang sahih yang menceritakan tentang kelebihan surah Tabarakah. Iaitu kita akan muqaddimah juzuk 29. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dengan sanad yang hasan, Nabi SAW bersabda, "Minal Qur'ani suratun 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihi al-mulk." Nabi SAW menyebut dalam Al-Quran ada satu surah yang mana surah ni ada 30 ayat. Syafa'at li rajul. Surah ni boleh memberi syafaat kepada seseorang, boleh memberi bantuan, boleh memberi pertolongan di akhirat kelak. Bila sebut syafaat di rajul ni, memberi syafaat ni bukan setakat terikat dengan hari akhirat saja. Bahkan di dalam kubur, alam barzakh tu sendiri dia dapat membantu kita dah. Bacaan Al-Quran ketika kita hidup ni, dia boleh membantu kita dalam kubur kita. Dah lah masa dekat dunia pun dah beza dah. Orang baca Quran ni dengan tak baca memang ada kelainan. Kan orang yang baca Quran ni dia ada ketenangan dia. Kan walaupun kita baca kadang-kadang kita tak faham pun makna dia, tapi mai ketenangan dalam diri kita. Kan kita rasa lain. Kita rasa nak buat ibadat, kita rasa bila kita pergi sembahyang jemaah kat masjid tu, kita rasa satu kesalahan besar. Kan kita rasa tak tenang bersembahyang kat rumah. Walaupun kita sembahyang jemaah kat rumah, rasa tak tenang kalau kita rapat dengan Al-Quran. Tetapi kalau kita jauh dengan Al-Quran, ibadat-ibadat yang lain pun kita terleka. Kita jadi jauh juga dalam ibadat-ibadat yang lain. Sebab itulah Allah menyatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk kepada orang yang bertakwa. Bukan orang kafir aja Quran ni jadi petunjuk. Bukan kepada orang yang baru kenal Islam je. Bahkan Al-Quran ni menjadi petunjuk kepada orang yang dah bertakwa. Dia bertakwa tetapi dia nak kekalkan ketakwaan dia, nak kekalkan keimanan dia, mesti Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk. Ini lemahnya kita. Minta maaf lah saya sebut. Bila saya cek dalam perlih ni, masjid yang mengamalkan sunnah, alhamdulillah, yang ikut garis panduan negeri. Bukan masjid yang tak sunnah, kan? Tak boleh kita kata macam tu sunatnya, kan? Cumanya masjid yang ikut perlembagaan negeri, kan? Yang cuba nak ikut sunnah Nabi SAW secara keseluruhan. Al-Quran banyak yang masalah. Banyak imam-imam kita yang tak apalah kita sebut ni sebab sama-sama kita, bukan satu keaiban sebenarnya. Saya takkan cerita di tempat secara umum, kan? Tapi tak apalah sebab usul ni geng kita bagus. Sebab kita nak memperbaiki di antara satu sama lain. Sebab saya pernah pegang kelas tahfiz Al-Quran, dan saya pernah bagi khusus Al-Quran, dan saya dapati imam-imam kita ni kadang banyak bacaan yang bermasalah. Kan? Bila kita pergi satu masjid kita ni, Tok Imam tak ada, Mai Bilal ganti, Tok Siap ganti,
lagi bermasalah. Tiba-tiba kita pergi masjid yang jadi kontroversi, masjid yang bermasalah, masjid tu pula baca sedap. Makmum pun jadi tak ikat. Orang kata masjid sunnah baca tak sedap langsung, masjid ni baca sedap. Lain bunyi kan, kita sendiri pun yang duduk dekat belakang, kita ikut imam yang baca sedap, ikut tajwid dia, khusyuk sembahyang kita. Kadang kita sembahyang depan kita tu baca pun, dah lah imam dasar alhamdulillah lah, baca okey lah. Sebab kita imam dasar rasa dah kan, dah dasar okey alhamdulillah kan. Tapi nak ceritanya macam tu lah, minta maaf saya sebut kan, sebab Al-Quran ni mungkin kita terlalu tumpu pada hadis Nabi SAW, kita banyak tumpu pada sunnah Nabi. Al-Quran yang dikatakan sebagai sumber yang utama ni, yang bermula dengan tajwid dia, kita sangkut dekat situ kan. Warattilil Qur'ana tartila, Allah kata tartilkanlah bacaan Al-Quran. Apa makna tartil? Sayyidina Ali menyatakan tartil tu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil ni adalah tajwidul huruf, kita memperelokkan huruf, wa ma'rifatul wuquf, dan kita tahu kat mana tempat wakaf, kat mana tempat mula. Ini asal dia sebenarnya kan. Saya dulu alhamdulillah memang bidang Quran, cumanya bila main Madinah ni Al-Quran saya tak tinggal. Sebab tu kadang saya senang sendiri dengan tafsir, takut terlupa lah kita belajar dulu. Tapi sebab kita nak utamakan hak sunnah, sebab sunnah ni dia lebih kepada praktikal tu. Belajar sunnah balik boleh amal tu. Al-Quran ni bukan tak boleh amal, tetapi Al-Quran ni dia lebih kepada akidah, lebih kepada i'tiqad dalam diri kita kan, lebih nak kuatkan keimanan kita, nak memantapkan keimanan kita. Ini Al-Quran kan. Mai kisah-kisah Nabi terdahulu kan, kisah bagaimana kaum ni dikenakan bala kan, kaum ni kaum yang beriman, apa ganjaran mereka. Tetapi terdapat juga ayat-ayat hukum, bukan kita nafikan dah, tetapi ayat hukum pun secara umum dikhususkan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi dalam surah Tabarakah ni ada 30 ayat yang mana Nabi kata boleh memberi syafaat kepada seseorang yang membacanya. Dan sebenarnya surah Tabarakah ni cukup mudah sebenarnya kan, 30 ayat je, selai lebih sikit je kan. Kalau kita baca berulang kali, insya-Allah kita boleh ingat. Sambil nak atas motor je, sambil nak sampai masjid je kita boleh baca kan, sambil kat rumah sebelum nak tidur kan, cukup mudah. Dia boleh memberi syafaat, dan Al-Quran ni memang bersifat kepada syafaat itu sendiri. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi kata bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan, memberi syafaat kepada orang yang baca. Kan kita cek balik berapa kali kita baca dalam sehari Al-Quran kan. Surah Al-Mulk, surah ni diturunkan di Makkah. Saya ingat saya pernah nyata dah sebelum ni, bezanya surah Makkah dengan surah Madinah kan. Makkah ataupun Makkiyah, Madinah ataupun Madaniyah kan. Surah Makkah ni kita tengok suasana dia memang berlainan dengan suasana Madinah. Sebab suasana Makkah di awal Islam ni, Islam maksudnya Islam yang ditindas, Islam yang mana baru nak kenal agama, baru nak kenal Allah Ta'ala kan. Allah tu kenal lama dah, cumanya bagaimana nak mentauhidkan Allah kan. Dibawa contoh Nabi-Nabi